اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 5 baris atas sekali. Muka surat 5 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun dalil tafsili, maka iaitu dalil tafsili, dalil yang dikuasakan atas menetap akan dia, akan dalil, dan menghuraikan segala syubhah, segala kesamaran yang didatangkan atasnya, atas dalil. Adapun dalil tafsili, dalil secara terperinci, maka iaitu dalil tafsili ini dalil yang terperinci, dalil yang kuasa atas menetap akan dia dan menghuraikan segala syubhah yang didatangkan atasnya. Yang mana ampunya dalil, tuan punya dalil, dia boleh netap dan dia boleh hurai, ia boleh netap atas dalil. Contoh yang terdahulu, apakah dalil? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalil ada Allah? Dalil ada Allah, ada makhluk, ada langit, ada bumi. Kemudian kenapakah langit bumi menjadi dalil atas ada Allah Ta'ala? Kerana langit bumi ni asal tak ada, kemudian jadi ada. Mesti kena ada Tuhan yang mengadakan. Ni kalau tanya pasal satu-satu. Kemudian macam mana kita nak tahu bahawa langit bumi itu asal tak ada? Kerana langit bumi ni ketika kita dilahirkan, langit bumi sudah ada. Jadi macam mana pula kita tahu langit bumi itu asal tak ada? Langit bumi asal tak ada, langit bumi itu baharu. Dalilnya langit bumi ni berubah, gerak diam contohnya. Gerak diam tu menjadi dalil, perkara tu perkara yang baharu. Hak ada ni ada gerak, ada hak diam. Tapi macam langit diam semua tu, dak kata gerak diam semua, diam pun terima gerak, gocang gerak lah. Ada yang gerak semua, tak pernah diam-diam. Air laut contohnya, tak pernah diam-diam, air laut gerak semua. Mana kata gerak diam gerak semua. Kita ambil air laut, kita cebok, pun dah bekas diam dah dianya. Maknanya walaupun air laut tu gerak semua, tapi terima diam. Langit tu diam semua, tapi terima gerak. Gerak diam tu menjadi dalil bahawa perkara tu baharu, asalnya tak ada. Dia panjang. Tu dalil tafsili, dalil terperinci.
Hak dalil tafsili ni fardu kifayah kepada kita. Dalil tafsili fardu kifayah. Hak dalil fardu ain kepada kita dalil ijmali. Dalil ijmal, dalil rekah je, dalil secara sepitah lalu je. Secara borong kalau guru riwayat. Mana apakah dalil ada Allah Taala, ada makhluk. Lepas tu kalau orang tanya balik, kenapa kau ada makhluk menjadi dalil ada Allah Taala? Dia jadi tak boleh kadang-kadang tak boleh nak cerita dah. Segitu je. Kok tu je dianya. Sekarang ni kamu jadikan ada makhluk ni menjadi dalil atas ada Allah Taala, atas kuasa Allah Taala. Kok jalan mana kok yang jadi ada makhluk ini menjadi dalil ada Allah, kuasa Allah ni? Jadi tak boleh nak jawab dah. Tu hak dalil ijmal. Pendek je. Hak boleh jawab, lah makhluk ni asal tak ada. Nak jadi ada, kena adalah Tuhan yang mengadakan. Tuhan yang mengadakan mestilah bersifat ngekuasa. Tu boleh jawab dah tu, boleh jawab dah tu. Tu patut kepayah dah setara tu. Naik setara lagi pula. Dah makhluk ni, contoh langit bumi, asal tak ada. Dalil kok mana langit bumi asal tak ada? Mana langit bumi tu baru? Dalil gerak diam tu contohnya. Faham tak? Tu kau panjang tu. Tu semua dipanggil dalil tafsili. Tu hak fardu ain kepada kita. Jadi maknanya atas pandangan daif, orang yang tidak mengetahui dalil ni, yang ini pegangannya tidak sah munasabah. Dah sikit je. Yang tak ambuh dalam bab pegangan ni, kamu berpegang Allah ada, Allah kuasa. Mana dalil, mana penunjuk, mana tandaan yang jadi berpegang Allah ada, Allah kuasa. Saya tak tahulah dalil kok mana, penunjuk kok mana. Lepas tu kamu berpegang, saya pakai turut orang. Hati ni panggil apa ni? Turut orang dalam bab akidah pegangan tanpa ada dalil sendiri. Ni hak pandangan daif mengatakan tak sah lagi iman dia tu. Tapi lagi kekal neraka lagi tu. Tapi munasabah sebab dalil sikit sangat je. Nak lepas daripada kenapa berpegang akidah begian-begian kerana turut orang. Tak nak lepas situ je. Kerana ada makhluk. Tu je. Ada. Jadi selama mana ada makhluk, selama mana ada langit dan bumi, selama itulah kita berpegang Allah ada. Saya pernah sebut dalam pengajaran, orang tanya kalau langit bumi tak ada, nak berdalil macam mana? Kena ada juga orang ngajar. Mai duduk pegang berdalilkan ada Allah dengan ada langit bumi. Kalau langit bumi tak ada, jangan duk peganglah langit bumi tu dalil Allah ada. Sebab sekarang tak apalah, langit bumi ada kalau langit bumi tak ada. Kita nak pegang dalil ke apa lagi? Jadi kena ada juga orang ngajar hak pasal tu juga. Langit bumi tak ada, kita tak ada, nak dalil buat apa lagi? Tak ada dah. Masalahnya. Tapi memang betul pernah orang tanya, pernah tanya saya, tapi lama dah cerita tu. Ni dalil ada Allah, ada makhluk, ada langit, ada bumi. Lepas tu dia tanya, tu kalau makhluk langit bumi ada, bolehlah buat dalil. Kalau makhluk langit bumi pun tak ada, nak dalil ke apa? Dah kita pun tak ada, nak tanya buat dalil apa lagi? Kena ada juga orang tukar ceramah, buat bawa benda gitu. Jadi mana pasal tu je. Macam cerita ngulpah goreng tu lah. Jenis goreng ni. Jenis goreng. Buat langit bumi tu sebagai dalil ada Allah Ta'ala. Tak jadi gitu tu. Dah kita nak berdalilkan ada Allah, Allah sendiri. Allah sendiri tu menjadi dalil atas ada Allah Ta'ala. Tu siapa makrifah khasah. Memang ia sungguhlah
dalil ada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu sendiri. Sebab basirah mereka sentiasa memandang Allah, sentiasa syuhud akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada Allah itulah. Ini Allah tu sendirilah menjadi dalil atas ada Allah Ta'ala. Mereka tidak menjadikan alam ini sebagai dalil, sebab di basirah mereka alam ini tidak ada. Jadi macam mana nak menjadikan alam sebagai dalil atas ada Allah? Sebab di basirah mereka alam tidak ada, makhluk tidak ada. Bukan ada makhluk inilah menjadi hijab antara kita dengan, menjadi dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai tahap Allah Ta'ala melenyapkan di basirah mereka akan makhluk, maka macam mana mereka berdalilkan makhluk? Maka mereka berdalilkan atas ada Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala tu sendiri. Tu hak makrifah khasah awliya tu. Hak kata-kata orang arif billah, araftu rabbi bi rabbi laula rabbi ma araftu rabbi. Aku mengenal Tuhan aku dengan Tuhan aku tu sendiri. Araftu rabbi bi rabbi laula rabbi ma araftu rabbi. Jikalau tidak ada Tuhan, aku tidak mengenal Tuhan. Sekarang ni Tuhan ada, maka Tuhan tu sendiri dikenal Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala tu sendiri. Ni jangan ada buat lakon-lakon ni. Mana? Ni dah kita hakikah. Dia kitab hakikah ni jangan duk baca-baca. Bukan ada ibarat dan kitab hakikah mengenal Allah dengan makhluk Allah. Itu diumpamakan dengan baral, keldai, bodoh. Pada ni. Sebab apa? Dia berdalil, dia menjadikan ada Allah dengan dalil benda yang tak ada. Berdalil atas ada Allah Ta'ala dengan benda yang tak ada. Tak ada ni semua ni tak ada. Yang ada hanyalah Allah. Tak ada kok mana? Tak ada. Hak ni jangan ada buat lakon hak ni. Hak ni hak siapa Tuhan lenyap di basirah. Kita macam mana kita nak kata tak ada? Kita duk baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Tuan kepada alam. Kalau alam tak ada, Allah nak Rabb, Rabbil Alamin macam mana? Kalau alam tu tak ada, Allah Rabb, lepas tu alam, tak ada alam, tak ada. Lepas tu Rabb macam mana? Tuan macam mana? Ni kena jaga molek. Hak tak ada ni, tak ada ni basirah. Jangan buat lakon ni, jangan nak buat hak ni. Nak hilang kewujudan makhluk, nak hilang kewujudan diri. Yang ada hanyalah kewujudan yang hakiki Allah Ta'ala. Nak hilang kewujudan diri. Ni nak buat ni hak ni sampai makam fana, makam bakak ada cerita hak ni kepada orang awam. Pening orang awam nanti. Jadi punah pun kata kat pening. Pening tu setakat tak reti. Pening gitu, tak reti orang panggil. Tapi boleh jadi punah. Kita nak menafikan kewujudan alam, tak boleh. Kita nak menafikan kewujudan manusia, tak boleh. Tuhan kata dah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepada aku. Mana Allah buat jin manusia kerana hikmahnya untuk mengabdikan diri. Mana Allah kata Allah buat jin dan manusia. Macam mana kita boleh kata manusia tak ada? Sebab peringkat Tuhan yang lenyapkan di basirah mereka. Tidak ada, melainkan hanya ada Allah. Siapa tak ni? Jadi bagi mereka ni, orang hak menjadikan benda tak ada sebagai dalil atas ada Allah Ta'ala, ni bodoh lah dikir. Tapi bukan menafikan syariat. Jangan salah faham ni. Jangan salah faham. Orang sekarang ni dia membaca, dia rajin membaca. Terkadang mereka suka membaca buku-buku hakikah. Jangan diharamkan kita membaca buku hakikah tanpa berguru dengan guru yang mursyid.
Nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Kami golongan hakikah mengharamkan mutalaah, membaca kitab kami tanpa dibimbing oleh guru yang mursyid. Tak boleh nak baca. Buka kitab hakikah, Allah Ta'ala putih macam kapas di busur. Tahu tak busur panas tu putih. Jadi Allah Ta'ala putih macam kapas di busur. Dia pun Tuhan putih. Kalau kita ngaji dalam kitab syariat tak jumpa warna Tuhan. Kita ngaji, baca kitab hakikah, baru buka, baru cerita Tuhan ni warna macam mana. Tu punah akidah. Lepas tu kitab tu kata putih. Itu bukan cerita. Bab pegangan tetap dah kamu khalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tapi kalam-kalam seumpama ni boleh baca tak kepada orang awam? Tak boleh. Diumpamakan kapas di busur ni putih, tak ada apa benda yang kotor. Maka Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan, tak ada pun sifat kekurangan. Tapi ayat kita boleh baca ke orang ramai? Tak boleh. Wa min haisul haqiqah fal kullu wal haq. Dari segi hakikah semua ni Tuhan. Allah, abilah. Ibn hatu Tuhan, tu Tuhan. Bangkapilah. Itulah kita hakikah kata semua tu Tuhan belaka. Ni orang muda kita kat ni dia baik baca. Dia kitab hakikah ni sendiri. Dia ada level-level dia juga. Tak ada. Ni nak cerita. Ini benda sekarang ni jadi pelik-pelik orang sekarang ni. Dia mengaji kitab-kitab gini ni dia kira law class apa okay? Kelas komang lah tu. Waktu semua kelas sebab 20 ngaji bab semayang dia nak dia tak mulalah hak jenis komang-komang tau. Dia kitab hakikah dia ada level-level dia. Ada kitab hakikah syarat guru yang nak mengajar, guru yang mursyid, dengan bahawa guru itu sendiri boleh menghuraikan kitab hakikah bertepatan dengan kehendak kitab. Walaupun yang mengajar itu tidak merasai apa yang dihuraikan. Apa ada ni? Kitab-kitab hakikah ni menceritakan basirah aulia. Mereka pun cerita hurai kitab bertepatan dengan kehendak kitab. Cerita bab hakikah. Walaupun yang menghuraikan tu tidak kecap apa yang dihuraikan. Ada ni. Dicerita orang makan fanak begiang, orang makan bakok begiang. Dia fanak ke tak? Dia tak. Tapi dia hura tu bertepatan. Itu dia panggil hak satu level lah mursyid dia panggil tu. Mursyid pun ada mursyid ni. Bukan mursyid dalam TV tu. Tu da'i, tu mursyid. Tak. Hak mursyid dalam TV tu, hak gicu tebal tu 3 inci tu. Tak bukan gitu. Dalam TV ke apa tu? Dia ada mursyid. Duduk antara lelaki puang tu berapa hung je berapa hung sejekar apa dia. Hak mursyid, hak kata hak gitu tebal tu lah. Mursyid juga dia bukan mursyid tu. Mursyid ni dia guru yang cerdik yang boleh menghuraikan kitab bertepatan dengan kehendak kitab tu mursyid. Jadi ada kitab hakikah, syaratnya guru tu mursyid. Dia boleh menghuraikan kitab bertepatan dengan kehendak kitab. Huraian tu diambil daripada guru. Daripada guru dan antara guru asal tu ada hak mengecapi apa yang dibaca. Guru tu sendiri aulia illah. Kalau dak guru ni pun mungkin guru kepada dia aulia illah. Dak kat dia pun mungkin guru kepada dia aulia illah. Mana apabila huraian tu sampai kepada guru ni dia boleh faham maksud yang sebenar. Tetapi ada kitab hakikah yang boleh baca kitab tu guru yang sampai maqam tu sendiri. Faham tak? Guru yang sampai maqam tu sendiri. Apa yang dihuraikan itu di basirah mereka. Faham tak? Murid pula sama ada sampai maqam yang sama ataupun murid duduk dalam bimbingan sepenuhnya daripada guru yang aulia illah ni. Tu hak label lebih tinggi. Faham tak ni?
Jadi kitab Haqiqah, yang mana guru yang nak mengajar ni apa yang ada di basirah mereka. Mana guru tu sini aulia ilah. Dia ajar kepada murid yang level bukan tu juga. Ataupun murid yang tak sampai maqam aulia, tapi murid yang sepenuhnya dalam bimbingan guru yang aulia ilah. Apa boleh baca? Kalau guru tu bukan aulia ilah, tak boleh baca ibarat tu. Sebab tu banyak kitab-kitab Haqiqah yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Sebab nak baca kitab tu bukan setakat mursyid, tetapi guru yang mengecapi apa yang dibaca. Ada ni. Mana guru tu mengecapi apa yang dibaca. Dia sedang cerita tu, dia sedang rasa apa yang dia cerita. Contoh ginilah, tapi ni tak kena contoh ni. Sedang makan durian, dia pun royak. Dia royak sedap tu, dia tengah kecak sedap. Tapi dia tak berakhir durian, dia pun cerita durian sedap. Tak jadi gitu. Dia tak minat mana durian. Bang durian pun rasa nak mutah dah. Tapi dia boleh cerita dok kesedapan durian. Dia boleh cerita, dia ambil mana dia cerita tu. Oh, royak sedap. Oh, royak sedap. Dia pun cerita sedap jugalah. Tapi dia rasa dok. Dia tak pernah jamuh pun. Tapi dia boleh cerita dok sedap-sedap, dia boleh cerita. Hak dia cerita sedap. Betul. Tapi kalau dia yang sedap, dia kata tak sedap, tak mursyid tu. Dia cerita sedap, tapi dia rasa kedau. Hak rasa ni mana? Sedang makan tu. Sedap. Tu baru merasai sungguh. Ini kitab-kitab Haqiqah ni dia ada level-level dia. Sebab itulah kitab-kitab Haqiqah, walaupun kitab Hikam ni Ibnu Athaillah pun, hak tu pun kena cermat situ. Walaupun kitab Hikam Ibnu Athaillah, hak yang diterjemahkan oleh Taqu Pulamani, hak Jawi tu, hak tu dia tak sama dengan Hikam ni. Banyak Hikam Ibnu Athaillah, Hikam Ibnu Ruslan, Hikam Abi Madian, hak tu hak level tinggi gitu. Hak tu Haqiqah sepenuhnya. Hikam Ibnu Athaillah pun hak tu kena beraluh, kena guru yang mursyid, yang boleh menghuraikan, kerana dia tu ambil daripada guru. Ni ada orang baca kitab Hikam Taqu Pulamani, dia kata ada guru dia, dan guru dia kata 3 kali pergi ngaji je, lepas tu dia baca sendiri je. Lepas tu ada masalah, dia telefon guru dia, gitu je. Ni jangan ngaji lah pasal ni, jangan ngaji pasal ni. Almarhum tugu saya hok baca kitab Hikam ni almarhum Puan Suami Gunung, dia mengaji dengan almarhum Tugu Haji Rahman Bakah Baru 3 kali khatam, kulit ke kulit 12 tahun. 12 tahun ni nak ke khatam 3 kali ni, bukan khatam sekali, khatam kali dah. Maknanya satu minggu tu hak tu dia ngajar kitab Hikam, dia pergi belaka berapa tepat? Dia berapa? Dia pergi belaka ni, sini khatam sekali. Hak sini khatam kok. Ni lagi khatam kok. Lepas tu boleh 12 tahun, boleh 3 kali ya. Kalau nak jadi khatam baru nak sambung, baru pula 20 tahun dah. Boleh 3 kali khatam tu. Mana apa? Tugu ngajar mana dia pergi belaka? Hikam situ, dia pergi sini, dia pergi duduk pondok. Ni orang duduk pondok ni, bukan ngaji kitab Hikam pondok yang tak lepas ni. Orang duduk pondok ni. Hak pondok tu ngaji musyariat. Ikut Tugu Haji Rahman almarhum Tugu Haji Rahman Baru, boleh 3 kali khatam. Tu guru yang suruh baca. Ni dia pergi belajar 3 kali pergi, dia gomong sendiri. Wak rakaman saya bawa orang kita Hikam dia ngajar. Jangan ngaji pasal ni, pun orang nak. Orang berisu dengar sekali, saya tak mau dengar. Dia kalau tak ada guru, tak mau dengar. Tak tolonglah dengar sekali, memang dengar ngarut lalu lah. Malah dengar tahu dah. Dia guru dia siapa? Guru dia sekian guru. Tanya guru dia berapa kali pergi ngaji? 3 kali. Lepas tu hati lepas goreng Melaka ni. Di Terengganu kita ni lah mudah kena goreng dia orang. Cerita maqam tajrid, maqam asbab. Di awal kitab Hikam, maqam tajrid. Maqam asbab ni, maqam asbab lah. Rezeki kena bekerja tu maqam asbab. Maqam tajrid ni
Tak kerja. Lepas tu dia kata, saya kena makan tajrik, dia kata. Dulu saya bekerja, saya berniaga. Niaga pasal yang jual barang-barang. Kan ustaz kan jual barang-barang kan. Barang-barang kesihatan gitulah. Niaga tak berjadi, kata dia. Sekarang ni saya tak kerja dah. Saya mengajar sepenuh masa. Kena saya makan tajrik. Tak boleh kerja sebab kerja tu makan asbab. Ni jahil orang panggil ni. Jahil sangat-sangat. Makan tajrid ni sunyi hati, tidak ada malaikat, hanya ada Allah. Dia buat asbab ke tak? Buat asbab. Tetapi asbab tidak ada di basirah mereka. Sahabah bukan makan tajrid. Lebih tinggi daripada makan tajrid lagi sahabah ni. Tapi sahabah bekerja ke tak? Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, lepas dia nanti dia khalifah, pikul kain baju nak pergi nega pasar. Makan apa tu? Makan asbab? Tak. Tapi walaupun buat asbab, di basirah tidak ada malaikat, hanya ada Allah. Tu makan tajrid. Maknanya mereka ni dah buat asbab pun tak apa. Tapi asbab berjalan, tapi tidak ada di basirah. Kita makan asbab, kita kerja, asbab itulah duduk sini. Duk mikir hak kerja, duk mikir gitu, duk mikir ni. Ni makan asbab sungguhlah kita. Tapi hak makan tajrid bukan mana tahu kerja. Dia kata dia makan tajrid. Tengok tu. Awal-awal lagi bohong dah. Bohong lah panggil gitu. Sebab dia kerja lama kini tak berjaya, tak pandai kerja. Tak, sebab saya makan tajrid sebenarnya. Kalau tak kerja makan tajrid, orang puan hok makan tajrid suri rumah tu. Upang suri rumah perlu kerja tak? Kena upang makan tajrid, tak payah kerja. Gitu. Lepas tu kalau orang lelaki pun lambat sikit makan tajrid. Bila? Lepas pecing. Lepas pecing makan tajrid. Orang lelaki tak payah kerja kan? Kadang-kadang kalau tak payah kerja makan tajrid, banduang lah makan tajrid, tak payah kerja. Ni badak nak cerita hok mula-mula tu salah dah. Dia boleh romoh kita hikam. Jangan. Tapi sekarang ni gitu. Dia jenis membaca, boleh bercerita, dia cerita. Jangan. Walaupun kita hikam Ibn Athaillah ni dia ada haqiqah, dia ada tariqah, dia ada syariat, dia ada tiga-tiga tu, tapi dia kena guru yang mursyid. Untuk orang awam tidak sesuai. Tambahan pula kalau guru tu tak mursyid, dia hura kadang-kadang dia campur haqiqah dengan syariat pegangan. Waktu pun orang noh tu. Waktu pun orang punah pegangan waktu. Cuma kalau guru yang mursyid, ini cerita guru yang mursyid, dia baca kitab hikam, dia hura haqiqah, memang hura sungguhlah, tapi adakah dia mengecapi? Di sisi Allah lah, mungkin dia mengecapi, mungkin dia tidak mengecapi, tapi apa dia huraikan tepat, itu mursyid. Tak? Dia hura haqiqah dia hura. Tapi kadang-kadang dia pun turun syariat. Syariat kena bubuh gini. Dia pun tekan kena ngaji syariat molek, sebab dalam ramai-ramai ngaji tu ada juga selit seorang dua orang baru. Hok dia tengok orang ramai dan nak pergi dengar retek. Jadi bila tu tekan fardu ain ni kena duduk ngaji haqiqah, fardu ain tak ngaji pun orang ni kadang dia pun sedar. Kena ngaji fardu ain dulu ni. Walaupun tu hurah haqiqah, tapi dia mursyid. Dia peringat juga. Takut ada. Faham tak? Tapi yang duk ngaji depan tok guru tu memang pada layak dah ke. Budak-budak pondok belaka duk ngaji, tapi kelas tu kelas masjid surau, bukan kelas yang mana nak masuk kena tunjuk kad keahlian. Kalau kelas tu nak masuk kena tunjuk kad keahlian, tak apalah orang ahli dah kelas terbuka. Tapi ni cerita di Kelantan. Hak nak pergi tu dia reti bahasa, kenal diri. Hak ni kitab ni biar dululah. Dia nak tupu hak ni. Tapi kalau itu ngaji pun tak ada masalah, sebab tubuh pandai jaga. Haqiqah gini, syariat pegangan gini. Tapi kalau tak ada kelas lain, dia tu ngaji. Kalau ada kelas fardhu ain, dia kat fardhu ain, tak ngaji kita haqiqah ni. Bukan fardhu ain ni apa panggil apa ni? Ada panggil pandai letak diri. Nyok Kelantan. Saya pernah bawa orang Terengganu pergi ngaji kitab hikam di Kota Baru, di Pasir Putih. Dia pergi, dia kata Allah ustaz bukan tengok tu guru, dia kata
Tengok anak murid pun serundah dia kata. Memang orang-orang lah. Dah dia duk ngaji hikam di Terengganu ni hok mata dene belaka. Dengan dia pun mata dene juga. Lepas tu dia tengok, dia bukan tengok tu guru, tengok pelajar tu dia tu. Oh, orang pondok belaka. Orang fadha'in dak cerita dah nak pergi ngaji situ. Fadha'in kemas dah. Dia Terengganu, dak harga besar tu dia ngaji kitab tu. Faham tak? Tapi oleh kerana guru tu mursyid, dia bimbing. Kalau bab pegangan dia gini. Tapi kalau hak jenis capur macam di Terengganu ni pun orang noh lah. Dia kitab hakikah ni ada yang memang level dia yang nak baca hanyalah mereka yang sampai maqam tu. Sebab tu dalam kitab-kitab disebut dah banyak kitab-kitab hakikah yang diharamkan. Sebab tidak ada mereka yang sampai kedudukan tu untuk menghuraikan. Ni duk baca-baca dia ambil kitab dalam kitab Syekh Qadir Jailani. Tu kena ambil faham molek tu. Cerita tu cerita level mana tu? Jangan kita nak cerita kot level kita syariat pun tak dulu. Mana kalau kita kata kok dah bila nak ngaji kita hikam, dah ada rezeki kita mengaji. Tak ada rezeki tak apalah. Yang pentingnya kita ngaji fardu ain. Hak tu hak penting. Hak tak penting kita ngaji akidah molek biar faham berkaitan dengan pegangan ni. Kalau dalil apa? Dalil makhluk. Tapi dalam kita hakikah macam sebut tadilah, berdalilkan Allah yang wajib ada dengan makhluk yang hakikinya tak ada. Boleh ke jadikan dalil kewujudan Allah dengan makhluk yang hakikinya tak ada? Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab sampai maqam syuhud di basirah hanya ada Allah. Maka dalil ada Allah, hanya Allah. Kenapa dapat dalil langit bumi? Langit bumi tidak ada di basirah mereka. Adik gitu. Kalau kita baca kitab hakikah, tengok tu berdalil ada Allah dengan ada makhluk tu seperti baral, bodoh tu. Jangan, bukan menafikan syariat. Bukan menafikan, nak cerita. Hak dalil yang sebenar-benar ada Allah lah. Sebab yang ada hakikinya hanya Allah. Kita ada ni sebelum tak ada, nanti tak ada, sekarang sedang ada pun dikekalkan ada kita oleh Allah. Jadi ada kita ni hanya mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada yang hakiki. Ada yang hakiki, ada yang wajib ada, yang ada sedia kala, yang tidak ada kesudahan. Itulah ada yang hakiki, wujud yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa taala jua. Tapi ada golongan-golongan yang terpesong. Yang ada hanyalah Allah jua. Lepas tu kita ada, kitalah Allah. Jangan. Betul, ada yang ajaran sesat bau seumpama ni. Tidak ada, yang ada malaikat hanya Allah. Lepas tu kitalah Allah. Itu jadi ittihad pula, hulul pula. Jadi Allah duduk dengan kita pula dah. Ni nak ganah ni. Tapi kalau kita biasa dengan masyarakat, dulu pun ada pesen tu. Tuhan lah dia. Siapa kalau nak Pak Mak mana Pak Mak Tuhan? Siapa lekat nama gitu nak kenal Pak Mak? Pak Mak ramai kan? Pak Mak tu, Pak Mak ni, Pak Mak tu, jadi dia banyak gelaran. Akhirnya lekat Pak Mak Tuhan. Allah huduhnya buat gitu. Dah, dia kata dia Tuhan. Kalau kita lalu kat dia, Pak Mak buat apa tak jawab. Ada orang tanya Pak Mak buat apa tak jawab. Lepas tu kawan ni pun pergi sebelah tu pula, hak sawah sebelah tu. Bendang sebelah tu. Apa Pak Mak? Saya tanya dia buat apa, dia tak jawab. Awak tanya mana Pak Mak buat apa? Tak salah tanya tu. Tanya mana? Tuhan buat apa? Tuhan nyakur dia buat. Dia nak gitu. Dia Pak Mak buat apa? Dia tak jawab lah. Tengok ni. Ni ambil mana? Ambil baca. Ni diharamkan awal-awal ni. Sebab tidak ada yang sebenar ada malaikat Allah Ta'ala. Sekarang ni ada ni Allah lah. Ni sungguh ni orang yang kiannya
Tak disangka-sangka lah duk belajar. Dia royak kawan dia, mu nak tengok tak Tuhan? Mainan apa pesen ni? Nak tengok Tuhan. Lepas tu dia pun bangun jalannya. Ni Tuhan. Ni Tuhan. Sebab apa? Tuhan yang menggerakkan. Oh, jadi bergerak dia je Tuhan yang menggerakkan. Diam atas kursi tadi tu siapa yang mendiamkan? Bukan Allah. Ke gerak kita je Allah yang buat? Gerak kita je Allah buat. Diam kita bukan Allah yang buat. Kita duduk atas kursi, punggung kita dak sekat di kursi, tak sapa ke latar. Siapa yang buat kita lekat atas kursi? Kursi yang buat? Allah lah yang buat segala-galanya. Makhluk tak bekah. Tak jatuh tu Allah yang buat. Diam tu Allah yang diamkan. Bukan bangun, bergerak, baru Allah yang buat. Bukan. Semua berlaku, semua perbuatan Allah. Tiba-tiba gerak dia. Han tengok Tuhan. Dia pun gerak. Ni. Hak ni hak tak jelas sangat ni. Mayabang tak tinggal. Tapi salah ke mana ni? Salah mengaji buku kitab hakikah dengan guru yang tidak mursyid. Jadi kena faham molek. Makna kalau kita dalam bab pegangan macam mana? Dalam bab hakikinya macam mana? Pegangannya dalilnya apa? Sampai makam zaud dalilnya apa? Tu cerita lain tu. Jangan menafikan syariat. Kita syariatnya dalil ada Allah, ada makhluk Allah. Jadi bukan Allah jadi dalil atas ada Allah, ada makhluk. Itu fardu ain kepada kita. Dalil ada Allah, ada makhluk. Hak fardu ain pula bukan tafsili pun, bukan dalil hak terperinci. Dalil ringkas pun padang. Cuma nak lepas daripada kita berpegang satu-satu akidah, apa dalil? Tak tahulah, saya turut orang aja. Tu muqallid dia panggil. Orang yang turut orang dalam bab pegangan. Orang yang turut orang dalam bab pegangan. Tak ada dalil sendiri, khilaf ulama. Sebab dibimbangi, berdosa tu berdosalah. Malaikat akan catat dosa setiap lahzah, setiap saat, selagi dia tidak belajar sehingga mengetahui dalil sendiri, jikalau dia orang yang boleh menerima pelajaran. Yang dibimbangi laginya dekat nak mati. Apabila kita berpegang Allah ada sebagai contoh, turut mak ayah kita kata, turut guru kita yang kata, sampai masa nak mati, syaitan akan merupa dengan ibu bapa yang kita turut atas. Kita pegang tu ada kerana turut ibu bapa. Kita pegang tu ada guru yang ajar. Sampai masa nak mati, syaitan akan merupa orang tu. Ibu bapa kita ke guru kita, tapi bukan mereka. Syaitan. Dekat nak mati dia mahu ya, tak ada awang Tuhan tak ada dah kalau mak ayah kata tak ada, guru kata tak ada, sahabat kata tak ada dah. Sebab selama ni saya duk pegang Tuhan ada, pakai turut mak ayah kata ada, guru kata ada, dah yang mari royak dah tak ada tak ada tu. Dibimbangi mati kufur, menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab pegangan mesti kan ada dalil, sekurang-kurangnya dalil ijmali. Hak dalil ni kalau orang tanya-tanya tak boleh nak jawab. Adapun dalil tafsili, tu dalil panjang. Kalau cerita tanya dia boleh jawab. Dia boleh menghuraikan. Kalau orang datangkan syubhah ni kekeliruan, dia boleh huraikan. Ni dia boleh huraikan. Hak ni dalil tafsili fardu kifayah. Kemudian hak dalil tafsili tu, dia ada nota kaki di luar tu. Jadi ada pun dalil tafsir dia ada nombor ditulis nombor 1 tu. Pasal tak? Nombor 1 dia ada nota kaki di luar. Ayat atas sekali. Qauluhu, katanya kata pengarang Syekh Ahmad, dalil tafsili. Dalil tafsili. Ketahui olehmu bahawasanya mengetahui dalil tafsil itu wajib atas ahli tiap-tiap kutur.
tiap-tiap kawasan. Wajib atas ahli. Wajib atas ahli. Tiap-tiap kutur, tiap-tiap kawasan. Tiap-tiap kutur, tiap-tiap kawasan. Wajib atas jalan fardu kifayah. Atas jalan fardu kifayah. Jadi dalil ijmali wajib, dalil tafsili wajib, dalil ijmali wajib fardu ain, dalil tafsili wajib fardu kifayah. Ni dan wajib atas ahli, tiap-tiap kutur, tiap-tiap kawasan, atas jalan fardu kifayah. Maka apabila mendirikan dengan dia, dengan dalil tafsili ni, oleh seorang daripada mereka itu, daripada ahli tiap-tiap kutur, ahli tiap-tiap kawasan ni, apabila mendiri dengan dia dengan dalil ni oleh seorang daripada mereka itu, daripada ahli tiap-tiap kutur ni, gugurlah. Gugurlah, terjawab apabila. Nescaya gugurlah dosa daripada yang tinggal, yang baki daripada ahli kawasan tu. Gugur dosa orang lain, tapi boleh pahala ke dia je lah. Ada ni, ini fardu kifayah. Jadi misal mudahnya fardu kifayah majnazah, atau misal mudah. Jadi fardu kifayah majnazah ni atas tiap-tiap orang lelaki yang akil, yang baligh di kampung tu. Wajib atas tiap-tiap orang lelaki sebagai wajib fardu kifayah. Tiba-tiba seorang je. Seorang je. Seorang je semayang. Sebab dia tak syarat berjemaah sembahyang jenazah ni. Jadi seorang je semayang. Maka gugur dosa hak tinggal lagi tu. Gugur dosa. Boleh pahala sembahyang jenazah, boleh ke seorang tu lah. Orang lain tak boleh pahala, tapi orang lain gugur adalah dosa. Gugur dosa daripada yang tinggal, yang baki lagi orang lelaki ramai lagi kampung tu. Seorang je. Walaupun hak seorang, hak semayang ni belum balik lagi sekalipun, dia wajib fardu kifayah atas lelaki yang berakal serta balik. Faham tak ni? Kanak-kanak yang belum balik, kita maklumlah sebab dia belum mukallaf, dia tidak ada sebarang kewajipan. Tetapi apabila budak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz, dia semayang, sah semayang, maka gugur fardu kifayah atas orang hak wajib. Dia hak semayang seorang tak wajib sebab dia tak balik lagi, tapi sah tak semayang dia tu. Sah apa semayang dia tak balik? Ni kena faham. Balik syarat wajib. Faham tak ni? Syarat wajib semayang, sama ada fardu ain hak 5 waktu, sama ada fardu kifayah hak jenazah. Syarat wajib adalah balik. Tapi syarat sah semayang bukan balik. Syarat sah semayang hak 5 waktu, syarat sah semayang jenazah, syarat sahnya adalah mumayyiz. Faham tak? Mumayyiz. Itu syarat sah ibadah. Syarat sah ibadah mumayyiz, bukan balik. Syarat nak jadi wajib balik, syarat nak sah mumayyiz. Kan kita ada dua kan dalam fiqh. Syarat wajib satu, syarat sah satu. Capuk tasawuf pula syarat qabul, syarat Tuhan terima. Ni ikhlas. Itu tasawuf. Tapi kita cerita fiqh dua syarat. Satu syarat wajib, satu syarat sah. Baligh syarat wajib, mumayyiz syarat sah. Ni ibadah lah, ibadah. Kalau dalam persoalan muamalah contohnya jual beli, syarat sah adalah baligh. Syarat sah jual beli adalah baligh. Orang nak jual pun syarat sah dia baligh,
orang nak beli pun syarat sah dia baligh. Kalau orang jual tak baligh, orang beli tak baligh, tidak sah, haram hukumnya. Gimana? Gimana? Faham tak ni? Siapa ada kedai sini? Dia nak semayang, dia panggil awang, mari tolong jual, mau nak pergi semayang. Dah awang tu balik tak lagi? Anak tu balik tak lagi? Mau nak pergi semayang kejap ni. Tak boleh tinggal gitu. Dia pun panggil anak dia, tolong jual. Tolong ganti sekejap mak dia. Balik ke tak anak dia tu? Tak balik, haram. Sebab syarat sah jual beli muamalah balik, bukan mumayyiz. Tengah-tengah mak haji jual, marilah budak nak beli. Awang balik dah awang? Tak gitu ni. Tak? Kena tulis muka pintu kedai tu. Syarat nak membeli di sini balik. Tulis gitu ni. Ni mai berinya budak sekolah masuk dalam kedai nak beli. Budak sekolah rendah tu balik bila? Tapi yang main budak sekolah rendah ni balik dah kadang-kadang. Awak tak balik dah lah, awak tak balik. Ni jadi mojo nak balik dah orang kali. Kita kata tak balik tu beriak masuk dalam kedai. Hak mak haji jual tu. Balik dah budak tu. Gimana? Kita ada jual sini. Kena tulis depan pintu kedai. Ni rokok je tulis rokok. Dilarang membeli budak umur 18 tau. Tu rokok. Dilarang membeli di kedai ni melainkan budak balik. Kan rokok itu tu kan dilarang membeli umur 18 ke. Jangan rokok tu je. Barang lain dilarang membeli melainkan budak balik. Sebab syarat sah jual beli muamalah balik. Guna. Lepas dah orang kita ni. Tak lepas. Lepas tu haram ni, jangan duk main. Bukan makruh-makruh ni. Kan kita bermazhab Syafi'i kan? Apa tu? Dia mazhab Hanafi contohnya, dia syarat muamalah mumayyiz, bukan balik. Janji yang menjual tu tahu barang, tahu nilai yang nilai yang duit, tu boleh jual belilah. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia muamalah jual beli contohnya syarat balik. Mazhab Hanafi syarat mumayyiz. Kita dalam mazhab Syafi'i ibadah. Ibadah syarat dia mumayyiz. Nak semayang ke, nak puasa ke, nak pergi Mekah ke, kalau dia mumayyiz, dia niat diri boleh dah. Tak ayah mak ayah dia niat, tak ayah. Tak ayah dia niat. Sebab dia sudah mumayyiz, dia niat sendiri. Maka kalau haji dia buat tu cukup rukun dengan wajib haji, sah haji dia. Sah haji dia. Sebab syaratnya adalah mumayyiz. Sama dengan semayang. Sah semayang dia. Manakala anak tu mumayyiz dah tak balik lagi, sah semayang, kita mak contohnya nak tunggu belakang anak lelaki kita umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, tapi dia ngaji agama, dia pandai, tapi tak balik lagi budak tu. Kita sebagai mak ni sah ikut belakang anak kita yang belum balik, sebab syarat sah semayang ibadah adalah mumayyiz, bukan balik mumayyiz. Tapi tidak afdal lah. Kemudian hak bab haji tadi memang sah kalau budak tu mumayyiz, tetapi tidak gugur kewajipan sekali sama hidup, sebab haji hanya sekali. Jadi nak gugur sekali ni biar sempurna. Selagi tak balik, tidak sempurna, walaupun sah dah dengan syarat mumayyiz. Sah haji, tapi tak gugur kewajipan sekalian. Dia balik nanti, dia wajib pergi sendiri. Sekali semua hidup. Dah kata sah, kenapa tak gugur kewajipan haji sekali? Sekali je hak kewajipan haji. Jadi sekali hak nak gugur kewajipan ni, biarlah sempurna, balik. Jadi syarat sah ibadah adalah mumayyiz. Jadi budak yang semai jenazah dia mumayyiz dah. Dia semai seorang dia je. Maka gugur dosa daripada yang tinggal. Hak balik-balik, hak lelaki, hak lain tu tak dosa, tapi tak boleh balik.
Ni kadang-kadang orang ni dia tak cerdik lah. Dia kadang-kadang semai sunat rajin memang sunat, tapi semai jenazah dia tak ambuh. Semai jenazah dia tak ambuh. Tak. Padahal semai jenazah tu pahala wajib, bukan pahala sunat. Dia semai sunat dia rajin, lepas tu semai jenazah dia malah. Hidup diri tanah. Naik. Oh, nak main dah. Naik. Disuruh orang pula naik. Dah dia buat ke apa? Ni kata orang lelaki uzur. Ada. Lelaki mari bulan. Mari bulan orang ada. Orang lelaki mari bulan tu. Dah dia buat apa situ? Oh, tak ada air semayang. Dah mari ziarah, mari kat orang mati ni, kebetulan lalu ke memang mari nak tuju? Mari nak tuju ziarah orang mati, nak sembahyang jenazah kan? Bawa lah sembahyang banyak-banyak. Oh, buat alasan tak ada air sembahyang. Di mana? Nak disuruh orang lain naik. Ni tak cerdik lah. Sebab apa? Fardu kifayah. Kita sembahyang boleh pahala fardu, pahala wajib, bukan pahala sunat. Ya, orang kadang-kadang orang sejik surat. Ya, dia tak mau naik. Hidup sembang bawah disuruh orang naik. Kadang-kadang tak ramah atas rumah tu. Kadang-kadang ramah, alhamdulillah lah. Kadang-kadang tak ramah. Kalau pakat naik belakang ada bawah tu, kita nak kurang-kurang 40 orang, tak boleh 100 orang pun. 100 orang lagi bagus. Kurang-kurang 40 orang. Tapi dah dipakat duduk tunggutan no. 20 orang, 30 orang je dalam atas rumah. Oh, puan ramah. Duduk mana? Atas rumah. Oh, puan duduk sembang. Atas rumah. Lepas tu dia buat galak lagi. Orang kita kubur dia ngikut kat belakang. Matok galak tu. Galak orang pikul je kubur dia ngikut etik. Tu galak. Agama kita larang, makruh, Nabi larang. Jangan buat benda Nabi larang. Dilarang perempuan mengiringi jenazah. Dilarang. Anittiba'il janais. Perempuan memang dilarang mengiringi jenazah. Larangan khilaf ulama, pandangan mutamak kata larangan makruh, pandangan dhaif kata larangan haram. Tapi dilarang. Memang dilarang. Tapi bila ni beriuk duk turut belakang. Nah, mana suami dia ni? Hak dia beriuk kat belakang ni. Suruh dia balik masuk rumah. Bukan kerja perempuan pergi kubur. Bukan. Makruh. Itu kalau tidak bawa pada bercampur. Kalau bawa pada bercampur, haram. Sekarang ni siap dengan isteri arwah pun pergi kubur juga. Hak wajib ihdad. Hak tak boleh keluar rumah tu. Dia pergi pas kubur. Ni nyakit masyarakat ni, nyakit baru ni kadang-kadang berlaku kepada orang tu kan, dengar juga kadang-kadang. Dengar dak sejak surat tapi kurang Terengganu kita banyak nyakit pesen ni. Kita orang ngaji jangan awak lah. Tu larangan. Dulu tengok tingkat je, pandangan terakhir tengok di tingkat. Lama-lama punya galaknya dia ngikut sapa pagar. Main duk biar pagar gitu. Lama-lama masuk dalam. Lama-lama duk biar kubur. Lama-lama masa talqin duduk tengah tepi-tepi yo. Tu imam macam talqin buwi kau dia macam mek baca talqin mek. Macam talqin ni beriak buat apa situ? Ni kadang-kadang duk main biar liang lahak Kadang orang nak sekut tu kan, belaga siku dengan orang puan. Sepatutnya kita orang lelaki, kita sibuk banyak kerja. Sudahlah, orang puan ramah, wiskut kau puan, kita balik ke sambung kerja. Orang puan tak ada kerja kan? Biar dia buat sekut tanah. Biar sekut tanah, kita balik buat kerja rumah. Nampak kelewat sangat? Tak ada. Dia ambil money orang kita ni nyakit kan. Hak Nabi larang dibuat. Orang balik belakang dah. Kita pun pakat nak pergi lah. Hak Nabi larang mengiringi jenazah, bukan larang ziarah kubur. Mengiringi, sebab apa Nabi larang? Sebab mengiringi tugas lelaki. Kalau perempuan mengiringi sama, macam payahlah lah.
Padahal nak jaga daripada ikhtilat campur aduk ni payah. Tetapi selesai dah orang urusan perkemudian, orang lelaki balik belaka dah, kita pun pakai adik-beradik kita pun kita pergi kubur baca Quran. Orang balik belaka dah, hagilah bawa ketika ngaji Quran situ. Nak duduk lama mana pun duduklah. Itu dipanggil ziarah. Faham tak? Itu ziarah. Yang dimakruhkan mengiringi. Ni kena faham boleh ni. Ialah ziarah pun ada khilaf ulama, disunatkan ataupun dimakruhkan, ada khilaf ulama. Tapi tak apalah, kita pakai pandangan perempuan sendiri, jikalau boleh tahan hati disunatkan ziarah. Tak boleh tahan hati, taklah kata pergi kubur tu duduk peluk ke batu nisan, duduk wang itu dak maknanya. Kalau sampai kubur dia pun menangis peluk batu nisan, tu tak lagi tu. Mana kalau dia boleh tahan hati, maka disunatkan juga, walaupun itu khilaf ulama. Tapi itu dipanggil apa? Ziarah. Yang dilarang ittiba', mengiringi. Ni faham molek sini ni. Tak tahulah. Dia nyakit ni kalau kurang sedikit di Kelantan. Di Terengganu kau banyak. Dulu tak ada. Kita kena sama baca dulu ni. Gugurlah dosa daripada tinggal, maka wajib bahawa ada pada tiap masafah. Dia nombor 2 tu lepas tiap-tiap ke lepas masafah? Lepas masafah buat nombor 2. Lepas tiap-tiap. Lepas tiap-tiap. Saya nombor 2 duduk lepas tiap masafah jadi nombor 2 tu lepas tiap-tiap. Maka wajib bahawa ada pada, sebab saya cetakan lain ni, muka surat saya pun tak sama dengan saya nak beritahu muka surat ni, tengok hak Faridah baru ada saya beli, tak sama, muka surat tak sama. Muka surat masih lagi sama, tapi saya masih 5 juga, tapi baris bawah dah, bukan hak tadi baris atas kali kan. Tak sama muka surat. Dia cetakan pun tak sama. Kadang-kadang hak saya ni salah. Kadang-kadang hak baru tu betul dia punya cetakan. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafah yang harus padanya pada masafah semai kasar itu. Masafah ni jarak. Jarak tu masafah. Dia panggil jarak. Masafah jarak yang harus padanya semai kasar. Dipanggil apa ni? Masafah qasar dia panggil. Masafah qasar. Jarak boleh qasar solat. Jarak mana boleh qasar solat? 87 km. Tak ke 89? 89. 89 tak? Jadi jarak masafah qasar ni 89. Dipanggil masafah qasar. Sini dipanjang sikit. Masafah yang harus padanya pada masafah semai qasar. Mana apa? 89 km. Wajib satu orang yang mengetahui dengan dalil tafsir. Masafah qasar ni dia bukan satu negeri. Masafah qasar kalau kita di Terengganu ni 2-3 daerah lah. Kita Kuala Terengganu, Marang, Dungung. Tu lepas ada Dungung tu barulah masafah qasar. Dia tengok daerah lah pula. Ada daerah yang luas, penduduk dia tak ramai. Ada daerah yang penduduk ramai, maka dia punya daerah dia tak luas mana. Faham tak? Ada gitu. Dia tempat kita ni mungkinlah 2-3 daerah atau masafah qasar. Jarak perjalanan yang harus qasar sembahyang. Ini bukan nak cerita qasar sembahyang, cuma nak ambil jarak dia. Kena ada satu orang yang mengetahui dengan dalil tafsir ni. Satu kawasan kena ada orang pandai dalil tafsir ni. Kalau mari perkara-perkara yang pelik-pelik, dia boleh hurah. Ni
Dan yang molek saya tengok dah kitab kita ni. Dan dengan yang tinggal daripada segala hukum syarak. Hak ni. Dan dengan yang tinggal daripada segala hukum syarak. Hak ni cerita dalil tafsir. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafah yang harus padanya sembahyang qasar itu satu orang yang mengetahui dengan dalil tafsir dan satu orang yang mengetahui dengan yang tinggal daripada segala hukum syarak. Yang tinggal daripada segala hukum syarak. Dalam ilmu tauhid banyak fardu kifayah. Dalam ilmu fiqh banyak fardu kifayah. Dalam ilmu tasawuf banyak fardu kifayah. Hak fardu kifayah tu dalam jarak ni kena ada seorang pandai. Ada ni. Sekarang dalil tafsili fardu kifayah. Dalam jarak qasar ni ada kena seorang pandai dalil tafsili. Dah segala yang tinggal daripada segala hukum syarak ni, hak lain daripada hak fardu ain, hak fardu kifayah. Seorang kena ada pandai dah terkawasan. Hak ni. Ada ni. Fardu kifayah ilmu tauhid kena ada seorang pandai. Fardu ain semua orang. Fardu kifayah fiqh kena ada seorang pandai. Fardu kifayah kena ada seorang pandai. Ilmu tafsir ada seorang pandai. Ilmu hadis ada seorang pandai. Ilmu alat-alat, ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu badni, ilmu segala-gala ilmu tu fardu kifayah belaka. Kena ada seorang orang alim dalam satu kawasan. Kalau tidak, maka berdosalah sekalian ahli kawasan tu. Faham tak ni? Ni saya nak ambil sikit sini ni. Bukan jadi panjang sikit ni. Faham tak? Kita memang ilmu dunia pun fardu kifayah juga untuk masalah umum. Bab doktor untuk masalah umum fardu kifayah. Tapi hak bab tu sudah using lah. Tanya budak-budak kalau rendah, cita-cita nak jadi apa? Doktor. Tanya seorang, doktor. Seorang tak ada dia ustaz. Tak ada. Cita-cita nak jadi tuan guru? Tak ada. Seorang doktor tu seorang doktor. Doktor ramai. Dia jadi doktor ramai. Tak ada klinik pun doktor juga. Tak. Ada klinik. Kita masuk dalam kebun kapal sawit, ada doktor. Jagung banyak. Ada. Jagung banyak tu di bawah tu. Allah kata doktor ramai sungguhlah. Tak payah buka klinik. Jangan main. Doktor ni kalau bab nak cari orang pandai. Oh, kalau doktor muda-muda di hospital tu menganga lah. Dicocok cari orang tak jumpa. Menganga sakit. Mari staff nak tua sikit. Dia mari perak dia cocok. Jumpa lalu orang. Kalau ke doktor muda, sakit kawan ni. Lebang tangan-tangan. Nak dia cari orang. Tapi kalau mari staff nak, dia sekali cocok. Ke mana? Staff nak kata, doktor tu dok boleh tu sakit orang tak jumpa dia kata. Tapi kalau doktor tak ada klinik tu dia pandai kau. Bukan sebab dia nak cocok dia kena cari orang, dia nak cocok dalam daging. Kalau cocok dalam daging dia ada apa? Dia doktor ramai tu dah. Nak doktor. Ramai nak tu tapi hak ni. Ni dan dengan yang tinggal daripada segala hukum syarak ni. Hak fardu kifayah tauhid, fardu kifayah fiqh, fardu kifayah tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis dalam satu kawasan. Dia kalau nak ni nak sempurna fardu kifayah ni di foto ni ya. Dah pondok dalam satu daerah beratus pondok. Ramai orang alim. Maka mereka tu alim fardu kifayah. Kita yang duduk di kawasan dia tak boleh pahala tapi gugur dosa tempat kita. Lepas tu berdosa semua orang dalam kawasan tu.
Sebab itulah kita kata Allah, kita wa amadah, jaga dah agama kodoh-kodoh fardu ain kita. Akidah kita kemas dah, sembahyang bang pun dengan ilmu, ilmu tasawuf pun kita kemas dah, kita jaga dah keikhlasan hati. Kenapalah kita wa amal tak sera juga. Tak ada dosa dah kitanya. Hak dosa meninggalkan fardu ain tak ada dah dosa tu. Hak meninggalkan fardu kifayah kita sebut tak ada dosa saat ni. Dosa hak fardu ain akidah kita tak ada lah. Dosa bab hati tak ada lah. Riak wujud takabur pelihara dah. Hak tu hak dosa. Tak ada dosa kerana kita jaga hak fardu ain kita. Tak fardu kifayah. Ni apa tu ngaji tinggi-tinggi. Hak tu kita kena juga. Kenalah. Lepas tu ada dok seorang hak alim. Tak ada kawasan kita. Berdosa habis sekalian ahli kawasan tu. Ada. Ni. Dia dalam satu daerah hak kata Masafatul Qasri ni, taklah kita kata siapa atas dia dungu lah. Mana kurang-kurang ada pondok, tapi pondok tempat kita ni pun kadang-kadang pondok darurah je. Mana hak tugu ke pondok pun ilmu pun tak sepenuhnya fardu kifayah tu, tak lepas kau. Macam di foto ni tu guru tu memang ngaji 20-30 tahun. Tempat kita ni gitulah. Bolehlah buka pondok tapi boleh lepas dak tuntutan fardu kifayah atas semua orang dalam kawasan tu. Ini bukan seorang ni. Kalau orang ni dia alim fardu kifayah tauhid, orang ni dia alim fardu kifayah fiqh, orang ni dia alim fardu kifayah tasawuf, orang ni alim ilmu bab muamalah munakahat janayah. Ni bab fiqh ni. Tu fardu kifayah belaka tu. Orang ni pula seorang dia alim dalam tafsir hadis. Orang ni seorang pula alim dalam ilmu alat untuk memahami ni kitab-kitab ulama, kitab-kitab ni apa semua ni. Mana campur-campur ada dalam kawasan tu, lepaslah dosa daripada sekalian ahli kawasan tu. Kita guna. Lepas tu macam mana? Sebab itulah kita kena usahakan ada di kalangan kita ni belajar agama fokus, tak campur dengan ilmu akademik. Sebab kalau nak campur dengan ilmu akademik, baru nak belajar agama jadi sambilan. Kita ilmu fardu kifayah ni banyak, luas. Maka kita nak ada di kawasan orang kita ni orang hok memang belajar pondok sungguh. Kita nak hok budak-budak hok bijak. Budak hok bijak, budak hok sungguh. Kita nak gitu. Bijak malas ambo. Biar dia nampak nak belajar, kita sokong dia lah. Sebab apa? Dia alim nanti balik duk kampung kita. Kerana dia orang lain tak dosa belaka. Tapi di seorang tu nak jadi lepas belaka alim belaka ilmu fardu kifayah ni tak mampu. Dia kena ada blok 2-3 orang. Gitu je lah. Ni kita wa amal tak sera apa ni. Sebab kita duduk dalam masyarakat yang menghampakan kewajipan fardu kifayah. Kadang-kadang kita tak faham dalam bab ngaji agama ni. Kita kata dah ngaji agama sepenuhnya akademik tak ada nak kerja macam mana, itu satu perkara. Kita nak suruh tupu sepenuhnya, tak ada orang dia geliga je boleh ambil ilmu akademik, tak mampu dianya. Mana kalau kita nampak godok ngaji budak ni nampak 10 tahun, nampak sungguh lagi belajar, kita wisah kongang ke dia. Ni kita pergi hasut dia pula dah. Ya abang ngaji lama dah 10 tahun dah, balik duk kampung lah pula. Umur berapa dah? Bining dah lagi kan, nanti kan bining tua-tua kan. Kita orang tua umur 50, anak baru nak sekolah rendah. Dah nak buat kerja dah umur 50. Jadi digasuk sekawan tu berhenti. Tak tahu kan dah aling lagi 10 tahun dah. Aling lah fardu ain. Fardu kifayah adalah sebahagian kecil. Patutlah lain fardu kifayah lain.
Sepatutnya awang belajar sungguh awang habis ni tak seduk mikir awang. Kalau awang nak bini ni hak dalam buah ni, hak dalam buah ni kat gi. Betul. Hak dalam buah ni. Kalau awang ngaji sungguh hak dalam buah ni kat gi. Pocik awang jadi natu kat gi. Mana? Nak kakak ke? Dah ni hak dalam buah. Biar dia ngaji boleh 20 tahun lagi. Hak dalam buah tu besar 20 tahun lagi. Tak apalah. Ini hak kisah-kisah Tok Guru dulu. Kisah Tok Guru dulu nikah mau berapa? 40, 45, 50. Faham tak ni? Cuba kita baca kat sejarah ulama-ulama lampau. Ni belajar agama 20 tahun tu galak nak bini dah. Ada benda dah lah. Umur pula 20 ni umur 22 25 boleh ngajar pula dah selu-selu. Orang suruh bini lu nak bini nak natu dah. Kau kata baru umur 25 biar dia ngaji boleh 20 tahun lagi. 45 barulah buat natu. Suka pula dak ni kita nak cari orang hok alim ilmu fardu kifayah daripada segala ilmu hukum syarak. Dok berdosa kita sekalian. Berdosa apa tu? Bukan berdosa kerana kita menghampakan kewajipan fardu kifayah. Fardu wajib. Kan? Kita sebenarnya tak tahu je pakai. Kita betul kita ngaji untuk fardu ain kita je. Kita nak ngaji tu kita tak mampu. Kita ngaji untuk fardu ain kita saja. Tapi untuk fardu kifayah, kalau ada orang ngaji sungguh-sungguh, kita wisokongan. Faham tak? Orang kita tu kalau belajar agama, nak tengok tahun lama mana. Boleh 3-4 tahun berhenti. Kata dah. Patutnya kita sokonglah. Ni nak sudut pondok, hok lepas periksa. Hok nano kapung. Allah nanonya anak mung ni tak ada nak jaga dah ni hidup pondok. Hok nano tu dia anak dia 3 4 5 orang. Hok nano tak ada nak jaga. Dia nak kata pondok beratus tu guna jaga wan ni anak kita hok nano tu. Agaknya. Bukan hok ngaji-ngaji di foto ni ke mana ke. Hok berjaya mengaji, kita boleh tengok latar belakang dia. Hok berjaya. Hok memang ngaji 20 tahun duduk di foto ni. Di kalangan mereka-mereka yang bijak-bijak. Hok bijak-bijak. Hok SPM boleh masuk U. Hok tu. Hok pergi ngaji. Hok ni biasanya pergi ngaji memang peringkat tahun permulaan memang tentangan kuat lah. Dah dia cerdik. Boleh masuk U. Mak ayah sugi U, dia ambuh bagi duduk pondok. Ada kisah 2-3 tahun mak ayah tak tanggung. Tak tanggung. Dia tanggungnya adik-beradik dia tanggung. Adik-beradik yang tanggung. Mak ayah tak tanggung. Dah boleh masuk U. Tapi dia ngaji sampai 20 tahun jadi tok guru. Lepas 2-3 tahun mula lepas tu mak ayah dia support lah. Dah tak setuju. Gelak masa depan nak makan ke apa. Tapi sekarang ni jadi tok guru. Balik ada pondok dah. Sebab apa? Sebab tok guru pondok asal buat jadi natu dia. Jadi mana balik ganti pondok tok tua dia. Tengok tu. Mana orang cerdik. Mana kalau ada seorang di kawasan kita, ni kita lepas gugur dosa daripada yang tinggal. Kita dok dosa sabik dia. Tetapi seseorang ni dia nanti sampai masa ajar dia. Mana ada hak pelapis pula silih berganti. Dia kena gitulah. Jadi macam di foto ni. Nak cerita foto ni, kalau kita kira-kira kedudukan mereka tu agak tak sama macam kita. Sebab kerajaan yang mentadbir mereka kerajaan bukan Islam. Maka pengaruh yang datang kepada mereka ni macam-macam. Kemudian mereka pula wajib sekolah 5 tahun. Sekarang nak tambah jadi 9 tahun. Wajib sekolah, tak sekolah kena takak.
Lepas sekolah baru boleh masuk pondok. Johannam baru boleh masuk pondok. Sekarang ni nak tambah pula biar tingkatan 3 baru boleh masuk pondok. Faham tak ni? Sekolah pula sekolah hak kerajaan yang bukan Islam. Macam mana dia nak masuk fahaman dia tu dalam tu. No. Dengar suasananya hak. Tapi macam mana mereka ada kekuatan? Mereka ada kekuatan akidah. Mereka ada kekuatan agama. Alim-alim ulama belaka ni apa untuk pondok Fardu ain tetap dah. Hak fardu kifayah masyarakat semuanya tak berdosa. Dah tu gua dia. Hak fardu kifayah. Hak fardu ain kalau bos takat ilmu tauhid tu gak panggil apa? Celah gigi orang panggil. Puak dia memang kalau bab ilmu tauhid ternampak kadang-kadang budak-budak dia tu kan hak mai kerja kat kita tu nampak macam yelah nano je nampak. Kalau semayang kok lewat-lewat je dah. Malam kerja siapa ke buku berapa. Nampak macam nano. Tapi cuba tanya bab akidah. Kita nampak beradang duduk masjid dengan uniform tu macam orang aling dah. Tanya bab akidah menganga. Lalu tengok budak-budak puang dia nampak ada sikit lah. Kita budak puang kita ni hok pakai comel. Tapi tanya bab ilmu fardu ain dah reti. Tak. Di mana kekuatan mereka? Ini kekuatan alim ulama ni tunggu pondok. Sebab di Fotoni tu mana kita berjalan 1 2 3 km pondok. 1 2 3 km pondok. Sebab dia di sana, dia pondok dia di sana yang mari belajar tu cerdik-cerdik. Sebab di sana kalau hok cerdik masuk sekolah kerajaan pun dia tak boleh jawatan dalam kerajaan. Faham tak ni? Bolehlah jawatan dalam kerajaan tapi tak macam di tempat kita lah. Tempat kita ni orang kita juga yang memerintah. Bolehlah buat kerja dengan kerajaan. Tapi mereka bukan orang Islam yang memerintah. Jadi kalau sekolah kerajaan tinggi pun adalah boleh kerja, tak boleh kerja juga. Jadi hak masuk pondok tu hak cerdik-cerdik. Batu pondok dia jadi subur. Boleh timbul alim ulama sebagai pengganti. Kemudian masyarakat dia pula sebut kata ngaji pondok, walaupun kita tengok masyarakat dia kadang-kadang hak senang-senanglah, hak susah-susahlah, tapi sokongan masyarakat untuk pondok nak buat pondok je, buat jamuatan je. Makna sumbangan tu mari. Walau kehidupan mereka gitu je. Mana mereka tu pada ilmu agama. Kita nampak buat amal. Tapi kenapa kita tak ada kekuatan ni? Hak tinggal daripada segala hukum syarak ni. Hukum syarak ni, ilmu-ilmu agama ni. Cukup tak di kita ni? Cukup tak? Hak di kita. Faham tak? Cuma sekarang lah, alhamdulillah, dia ada sikit timbul kesedaran. Sebab kita nak orang yang dia kemudian pula ni selain daripada budak ni dia kena cerdik, kena bersungguh, ada belanja. Itu syarat, ada belanja. Tak ada belanja tak boleh belajar. Di syaratnya ada belanja. Ada. Tapi orang kita ni sebut kadang-kadang nak ni derma untuk ngaji pondok, mudah orang kita. Lah kita nak benar ilmu tu. Selain daripada di balik kapung diajar ilmu fardu ain, kita nak dia ada kapung, kita gugur dosa daripada hak ilmu fardu kifayah hak tidak reti. Sebab kita setakat nak lepas fardu ain je. Ada kata tak tergambar kita je fardu kifayah. Kita fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf pun tak apa nak lepas kita ni. Kalau cerita fardu kifayah ni bukan kita tapi mesti ada dalam kawasan kita ni. Tak biar kita kenal kok, kita tahu apa kewajipan, apa dosa kita. Ni kita tak kenal kewajipan, kita tak kenal dosa. Orang kata apa? Tak kenal dosa pahala orang panggil. Kita sebut tak kenal dosa pahala ni orang tu. Orang minum arak apa tu tak kenal dosa pahala. Kita orang majlis surah ni kenal dosa pahala. Kenal tak dosa pahala?
Dosa hak individu ni hak akidah sendiri pun kadang-kadang tak kenal. Dosa individu kita hak zahir ni pun tak kenal. Dosa individu hak hati ni, riak wujud takabur pun tak kenal. Ni dosa untuk manfaat umum ni. Dosa kerana tak ada orang yang mengetahui ilmu fardu kifayah dalam jarak masafatul qasrin. Jarak boleh qasar solat. Tak tahu tak dosa tu? Tak kenal dosa. Tu panggil tak kenal dosa pahala. Kena-kena kita pun tak apa nak kenal juga dosa pahala. Kenal dosa pahala sebahagian-sebahagian aja. Tapi berat kita lagi ni, dosa pahala peribadi pun kita tak kenal lagi. Bagaimana? Hak daripada dengan yang tinggal daripada segala hukum syarak. Hak ni nak sebutnya hak dalil tafsili fardu kifayah. Hak baki tinggal daripada segala hukum syarak tu fardu kifayah juga. Seorang kena ada yang mengetahui dalam masafah yang harus padanya qasar sembahyang. Kena ada seorang mengetahui, maka gugur dosa daripada yang tinggal. Dan pada tiap-tiap masafah udwah, seorang qadi kerana banyak perbantahan, dia dipanggil masafah qasrin satu, masafah udwah satu. Masafah udwah ni kita jangan bunyi. Masafah udwah ni jarak perjalanan, kalau kita kata jarak perjalanan boleh pulang hari. Manakalalah keluar pagi, balik petang. Keluar pagi, balik petang. Itu masafah udwah. Keluar pagi, balik petang ni berjalan kaki. Kalau sekarang ni kalau lupa pun keluar pagi, balik petang. Jangan pakai sekarang. Sekarang ni kalau lupa keluar pagi, balik petang. Keluar pagi, balik petang. Tak ada petang sampai rumah dah. Kalau jenis laju. Dan ni kata keluar pagi, balik petang ni jalan kaki. Lepas tu jarak mana? Terahlah buat. Terah teh. Keluar pagi jalan kaki. Sampai tengah hari, lepas tu dia kena bagi dua. Lepas nak balik pula terah. Jarak mana? Masafah udwan. Perjalanan dia panggil perjalanan pulang hari dia panggil. Perjalanan boleh balik hari. Jarak mana? Satu marhalah. Satu marhalah. Mana dalam dekat 45 km. Nak rasa jalan. Orang learning nak pergi Kedah. Sejekar tu dia pergi start motor, start kereta. Sejekar aja Kedah tu. Tambah jalan kaki. Nah. Ni kita tanya macam itu. Macam itu kan jalan kaki. Kan tanya macam jalan kaki. Dia jalan kaki dari pagi, dia berhenti tengah hari. Berapa kilometer? Cikgu tanya orang dulu. Orang dulu jalan kaki orang dulu. Mana lebih kurang dalam 45 km. Jadi dalam satu kawasan tu kena ada seorang qadi. Sebab apa? Sebab biasanya banyak perbantahan. Tu masalah hak ni lah, hak ni hak. Kan kita satu daerah ni kan. Ada qadi, satu daerah ada qadi. Itu memang kewajipan. Satu daerah tu masafah udwah lah kita panggil. Kalau daerah seumpama di bandar-bandar kita ni lah. Tapi kalau daerah kalau macam Besuk nu, jangan luar daerah dia dah. Tapi kalau macam Besuk ni setiu, tu masafah qasrin dia panggil. Ya. Sebab dia luas sikit ya. Dia ada masafah udwah, dia ada masafah qasrin. Masafah jarak perjalanan yang boleh qasar sembahyang. Hak ni hak berkaitan dengan hak fardu kifayah dalam bab ilmu. Dalam kita ingat baik, kita ingat molek dalam bab hukum ni. Biar kita kenal dosa pahala. Dalam satu kawasan boleh qasar sembahyang, kena ada seseorang yang alim ilmu fardu kifayah. Pada tiap-tiap ilmu hak fardu kifayah. Bukan semestinya seorang. Tapi mesti ada. Kalau ada 2, 3, 4 orang alim misalnya, tu makna ni lebih sini, ni lebih ilmu ni, ni lebih ilmu ni. Maknanya kalau mari apa-apa perkara dalam kawasan tu,
Cari tok guru tu. Ada perkara dalam bab akidah ni, hok sulit-sulit ni. Cari tok guru tu. Ada masalah bab fiqh, bab muamalah ni. Bab muamalah ni banyak perkara ni, hok pelik-pelik ada timbul isu ni. Cari tok guru tu. Faham tak? Dia kena ada gitu. Ni persoalan ni ayat Al-Quran ni, cari tok guru tu. Contoh. Mana ada isu je dalam satu kawasan, kena ada seorang yang boleh menyelesaikan. Tapi kita di Malaysia ni timbul isu bab akidah, hak fardu ain jua, bawa terang-terang salah dalam radio dengar satu Malaysia, tidak ada sebarang respon. Hanya hak salah fardu ain. Bukan hak fardu kifayah ni. Salah hak fardu ain. Dalam radio semua satu negara dengar, tak ada sebarang isu, tidak ada. Hak kesalahan dia bawa tu, hak ni hak fardu ain, bukan tuan guru. Tiap-tiap seorang dia tahu salah. Lepas fardu ain. Mana kalau radio tu kau dengan DJ hak temang dia tu, hak menemani dia tu, kena stop lalu dah. Syekh ni salah pegangan ni. Ataupun dia punya juruteknik, dia penerbit dia, stop lalu dah siaran tu. Stop siaran tu dia boleh buat macam ada gangguan siaran. Lepas tu terbit lagu nasyid. Kan biasalah kan, TV kan, biasa tengok TV kan. Gangguan siaran. Gitu lah dia boleh buat. Sebab kesalahan hanya hak fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi tidak ada pihak yang berkenaan pun sampai ke sudah siaran tu, kemudian 2-3 hari dia ulang balik rakaman tu, kemudian satu Malaysia tak ada isu. Hak tu hak fardu ain jua. Hak ni fardu kifayah ni hak halu-halu. Hak kita orang biasa ni tak reti-retinya, tak ada masalah. Kita tak reti, janji ada orang kawasan kita hak pandai yang boleh menjelaskan, kita jadi selamat. Ini hak realiti kita. Kita berasa macam kita agama kuat semangat, kuat mulut, kuat semangat, kuat mulut, punyalah semangat, punyalah mulut, begitu orang ngajar tak tahu je. Ni semangat kosong seumpama tu. Ni kita ambil molek nak kita ni tanda molek. Lepas tu masa saya tengok tadi, ni memang berasa-berasa tu memang sekitar hari ni. Sekitar sungguh lah. Yelah, ni hak nota kaki ni, hak nota kaki hak luar ni, ada perkara-perkara yang kita kena tanda suku menasih tu. Ni nak cerita hak fardu kifayah dalil tafsili. Tapi ilmu agama Allah banyak fardu kifayah. Hak ni kalau kita faham kenapa tu tunggu dulu ngaji 30 tahun 40 tahun. Orang lain ni kata kan tu dak cerdik, dia kata. Orang lain ni ngaji 5 tahun boleh ngajar dah. Ngaji 10 tahun boleh ngajar dah. Tu yang mari tu dak cerdik. Jangan duk kata gitu. Kenal almarhum Tok Guru Abah? Orang panggil dia Tok Guru Abah kemucu. Pada kemucu. Lalu lekat, ngapa-ngapa. Ngaji 30-40 tahun. Ngaji 30-40 tahun, Makkah lagi, India lagi. Anak cucu dia cerdik-cerdik belaka. Memang tok cerdik, kemucuk kan tak? Dia tak ingat apa banyak-banyak. Tapi ngaji 30-40 tahun. Ngaji apa tu? Fardu kifayah. Bagi tahu sebab apa dulu ngaji lama. Kita ngaji 5 tahun, 10 tahun, berasa macam aling tu. Fardu ain pun kadang-kadang cuka cemaking. Bukan hak fardu kifayah. Mana? Lepas tu kita sentiasa bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala lah. Kita berdoa moga-moga ada generasi kita akan datang hak mengetahui hak ilmu fardu kifayah ni. Hak yang kita memang dah hak fardu ain kita pun mepeh. Fardu kifayah kita berdoa dengan Tuhan. Lepas tu kita kena sedar kita dosa sombong. Ada. Kita dah dosa sombong. Biar kau kena dosa pahala. Gimana?
Kalau nak lepas dia dosa, kau pergi cari hak kosong-kosong hak dia tu guru lagi pindah hidup situ. Kerana gitu. Ha? Hak dalil tafsili tu, hak tu tak berat mana hak tu. InsyaAllah lah adalah orang yang boleh menguasai dalil tafsili fardu kifayah ni. Kadang-kadang kita ngaji sendiri pun kita boleh pandai dalil tafsili ni. Tak nanti cari tutup guru. Tapi dan yang dengar yang tinggal dari segala hukum syarah tu hak fardu kifayah yang lain. Mana mudah-mudahan dengan maha pengampun Allah Ta'ala, dengan kurniaan rahmat Allah Ta'ala, dengan syafaat Nabi SAW, kita terlepas di hari akhirat, di padang mahsyar. Dengan kita sungguh yang kita hak fardu ain amal kita. Dan kalau ada mereka-mereka yang nak mendalami ilmu agama, kita kena bagi sokongan. Kita kena bagi sokongan. Maknanya kalau dia sampai peringkat dia jadi alim, dia boleh melepas orang yang dia tak berdosa semua sabit dia, tapi kita ada bahagian di situ. Kita duduk dalam keadaan dosa sebab di masa kita tak ada orang yang alim mengetahui ilmu fardu kifayah. Tapi dengan sumbangan kita tolong tu, lepas dia kita mati, orang yang kita tolong tu dia alim ilmu fardu kifayah, jasa dia orang yang tak berdosa, mudah-mudahan kita pun lepas daripada dosa. Gitu je lah kita ni. Kita mengharap keampunan Allah, kurniaan Allah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting yang kita ni untuk diri kita sendiri. Biar lepas fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Maka hendaklah kami nyatakan segala akad yang wajib pada syarak mengetahui akan dia, daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan hak segala Rasul, serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalil-dalilnya, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan mustahil. Maka kami berkata, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.